Merujuk kepada fasa 3 yang mengandungi tafsiran perkataan yang diungkap tentunya dalam fakta ini iaitu suri rumah. Suri rumah yang dimaksudkan adalah perempuan sama ada telah berkahwin ataupun belum berkahwin yang menguruskan rumah tangga atas dasar sepenuh masa ataupun tidak, dan termasuklah seorang isteri, janda ataupun balu yang berkahwin. Didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang yang bertulis. Seorang ibu kepada seorang anak ataupun lebih, itulah termaksud ibu tunggal. Realiti pada hari ini, fenomena lelaki bergelar suami menjadi suri rumah sepenuh masa bukan lagi perkara asing, mula diterima di kalangan masyarakat. Situasi tersebut semakin meningkat melalui persetujuan bersama atas berbagai faktor tidak dapat dielakkan seperti pendapatan isteri lebih tinggi berbanding suami dan suami kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Terdapat juga isteri berkerjaya yang turut memberi sumbangan allowance kepada suami mereka sebanyak RM2,000 sebulan untuk menguruskan anak-anak dan rumah tangga seperti yang telah dipohon baru-baru ini. Soalan saya, mengapakah kementerian tidak meluaskan tafsiran suri rumah ini bagi membolehkan ianya juga terpakai kepada kaum lelaki yang menjadi suri rumah sepenuh masa? Pada khidmat saya, kementerian juga perlu melihat situasi tersebut supaya lelaki menjadi suri rumah sepenuh masa pada hari ini tidak diskriminasi dan seterusnya layak mendapat perlindungan. Mereka supaya dilindungi menerusi SKSSR. Pencerahan. Merujuk pada pencerahan. Sikit. Ya, saya kata betul perlu ada pembetulan. Suri rumah ini untuk perempuan. Kalau laki-laki tidak sesuai. Jadi jempol kena cari istilah yang sesuai lah. Okey, terima kasih. Jadi tak apa, ini boleh menambah baik suri apa ke tak kisahlah. Yang penting seri lelaki. Ya. Boleh pakailah seri lelaki. Dan insya-Allah saya percaya kinabatangan dia kena carum untuk 2 orang. Mesti carum 2 orang. Kena pastikan. So kena pastikan. Kalau dia tak carum, kena ambil tindakan kepada beliau. Dan akhir sekali saya juga ingin menuntut supaya seperti rakan saya daripada Jempol tadi, suri rumah ni ramai lelaki sekarang, suri rumah yang menjadi suri rumah sepenuh masa. Kalau di Korea sekarang ni sudah melebihi 200,000 orang di masyarakat Korea suami menjadi suri rumah. Suami menjadi suri rumah. Dan di Malaysia bukan juga, suri rumah, pembantu rumah. dan di Malaysia juga keadaan begitu kerana suami dan isteri ni mempunyai kata sepakat sebab mereka nakkan ada perhatian sepenuhnya kepada anak. Jadi mereka berfikir isteri mempunyai gaji yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi. Suami gaji lebih rendah. Mana yang lebih baik untuk keuntungan keluarga, untuk mereka berhenti daripada bekerja. Jadi mereka memilih bahawa suami berhenti bekerja kerana gaji dia lebih rendah untuk memastikan pendapatan daripada isteri dengan pendapatan yang lebih itu akan menampung kehidupan keluarga. Jadi saya fikir bahawa ini juga harus diberikan perhatian untuk memastikan seorang suami yang berkhidmat sepenuh masa sebagai suami, sebagai suri rumah untuk memasak, jaga anak dan sebagainya, untuk dia juga dilindungi jika berlaku sesuatu keadaan yang tidak diingini. Dalam di bawah fasa 3, serumah ditafsirkan sebagai mana-mana perempuan sama ada telah berkahwin atau belum berkahwin yang menguruskan rumah tangga atas dasar sepenuh masa atau tidak. Ya. Jadi bagaimana pula lah kepada seorang lelaki, sedangkan pada masa ini ramai suami yang menguruskan rumah tangga kerana isteri mereka bekerja. Pada masa yang sama, pada masa sekarang, nama juga kaum lelaki menjadi suri rumah. Jadi saya berharaplah YB Jempol dan juga personal bersama saya punya pendirian dapat diambil kira. Okey, baik, terima kasih. Saya berbangkit kepada soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jempol. Kenapa kementerian tidak meluaskan taksiran suri rumah kepada lelaki? Kerajaan secara kolektif telah bersetuju agar pelaksanaan RUU ini hanya meliputi golongan perempuan sahaja buat permulaan pelaksanaan. Walau bagaimanapun, Kementerian Semua Manusia akan mempertimbangkan dan memperhalusi liputan RUU ini kepada golongan lelaki pada masa akan datang. Banyak yang dibangkitkan. Jadi saya tak sentuh dah soalan yang sama. Sila.